Tingkap baris semua. Kenal diri. Dewan duduk setia. Dewan. Dulu bagi hukuman, dewan duduk sedia. Sekali dalam keadaan duduk pula. Jangan ada barang gerakan. Ingat kalau dalam baris kita berbaris lah. Kalau dalam dewan kita duduk, jadi keadaan. Lihat mulu, kurang apa lagi, kurang apa tangan. Kita dewan. Dewan duduk sedia. Mesti pula. Diam. Silakan. Saya selama 32 orang bersedia untuk menerima pembelajaran daripada Tuan sisi PAS pertama tahun 2020. Baris senang diri. Dewan juga senang. Oh dia. Dewan Baris senang. terdiri. Oh. Saya nak cakap tuan-tuan ini kali kedua mai kat sini. Make sure semasa penghulu melapor jangan sesekali nak keluar badan. Ini goyang-goyang. Apa benda? Bukannya pergi pasar malam kan. Jadi bila masuk dalam kelas, penghulu bagi hukuman, dewan duduk sedia. Masuk semua sekali tak ada pergerakan. Itu tanda hormat kita kepada penghulu dan juga orang yang akan mengajar tuan-tuan. Kalau goyang-goyang macam tu, seolah-olah macam tak hormat dengan orang yang ke depan. Boleh? Faham tak? Faham. Lagi satu, masa untuk senang diri dalam dewan. Dalam keadaan duduk, kita akan bagi hukuman. Dewan duduk senang. Faham? Dewan duduk senang. Boleh. Okey, terima kasih Mohon Dok. Okey, tuan-tuan perempuan dah makan semua Okey. So, hari ni saya tengok ramai pakai baju sided. So, saya nak kenalkan sikit apa tu sided lah. Okey. Sided adalah CD tu maksudnya Civil Defence, pertahanan awam. CD kat depan tu Civil Defence lah. ERT kat belakang maksudnya Emergency Response Team. So, Emergency Response Team ni, ERT ni dikelola oleh pertahanan awam. Itu kita panggil SEDET. CDERT. Okey, SEDET. Okey. So, SEDET ni kita boleh secara umumnya dipecahkan kepada dua kumpulan. Okey, dua kumpulan ni start dengan huruf C. Community dan company. Okey, community maksudnya macam tuan-tuan perempuan ni lah. Okey, daripada penduduk air hitam buat satu SEDET. Daripada penduduk payah pun buat satu SEDET. Okey, itu kita panggil community. Kalau company selalunya kilang-kilang. Okey, satu kilang ni mudah terbakar, so kita buat satu SEDET. Kalau terjadinya kebakaran, ada orang yang boleh padam api, ada yang boleh buat first aid dan sebagainya. Okey, tujuan SEDET memang macam tu. Geng-geng SEDET ni lah yang akan buat rawatan awal dulu. Okey, barulah ambulans tiba, ambulans akan bagi rawatan yang selanjutnya. Air hitam semarak api sangat wanted, dekat sangat dengan traffic light besar tu. Betul tak betul? Kan semarak api kan dekat dengan traffic light besar tu kan. Selalu accident sana. Sana sangat wanted untuk kes accident. Kemudian kes ular pun sangat banyak. Tepi sungai, dekat belakang KFC tu, dekat semarak api sana. Sana memang banyak kes ular. So, kalau geng-geng SEDET ni nak ilmu apa-apa boleh cari kita. Nak ilmu tangkap ular boleh cari kita. Kita buat satu hari tangkap ular saja semua. Okey, latihan kan. Kalau nak ilmu melawan kebakaran, kita boleh buat satu hari semua untuk melawan kebakaran. Kan? Yang tu kena bawa salin yang ekstra sebab mesti basah. Okey, mesti basah kena air dan sebagainya lah. Okey. So kita harap SEDET ni lah
yang akan buat rawatan awal, dia yang buat first aid dan sebagainya sebelum ketibaan ambulans dan lain-lain. Sebab dia yang paling dekat dengan orang lain. Sama macam kita belajar CPR minggu lepas. Kita ada 4 minit saja. So, you nak harap hospital sampai dekat you dalam masa 4 minit, sangat impossible. You call pun sudah 5 minit. Dia orang belum main lagi. You yang kena buat dulu. Itu tujuan kita nak buat SIDET lah. Okay. So, minggu lepas dah belajar CPR. Minggu lepas kita kata keluar-keluar daripada kursus, ada accident kat depan. Diorang sudah buat Dr. ABC. Diorang sudah buat head to toe examination. Sangat-sangat bagus. You boleh tahu kepala rosak kat mana, sakit dekat mana, patah dekat mana. Pinggang patah, apa nak buat. Tulang belakang patah, macam mana nak buat lock roll dan sebagainya. Sangat-sangat bagus. Okey, sampai rumah ada CPR pula kita kata. Okey, you bawa parking motor ada CPR. You pun buat CPR. You tahu dah tekan kat mana. Kalau lelaki nipple to nipple. Kalau wanita kena guna bawah tulang rusuk ni. Cari sampai tengah satu jari, kemudian 2 jari, satu tangan yang lemah, baru satu tangan yang paling kuat. Okey? CPR dah settle, kemudian kita buat cerita lagi. Keluar dengan amoy makan malam, tiba-tiba meja sebelah ada choking. So, orang pun dah belajar choking. So, hari ni cuma nak touch up balik. Kita nak bagi tahu kat doktor apa yang berlaku dekat pesakit tu. Luka jenis macam mana, pendarahan jenis macam mana, supaya doktor tu boleh buat sambungan daripada pengurusan yang kita buat dekat lokasi. Okey, doktor sampai ke hospital nanti doktor boleh buat lebih lanjut. Okey, hari ni luka dan pendarahan. Silakan. Seterusnya. Okey, hari ni banyak objektif kita. Seterusnya. Okey, hari ni kita nak tahu macam mana nak bezakan arteri, vein dengan kapilari. Yang ni semua first aider mesti tahu. Okey? Macam mana nak buat rawatan kecemasan untuk pendarahan luar dan pendarahan dalaman. So kita nak tahu 3 benda ni. Okey, seterusnya. Okey, so ini pengenalan dia. Okey, bleeding, soft tissue injury. Okey, bleeding maksudnya pendarahan. Soft maksudnya rejatan. Okey, darah keluar banyak sangat, air kurang dalam badan, rejatan. Soft tissue injury, short form dia kita panggil STI, soft tissue injury. Dia sakit tangan dia, tapi tangan masih boleh bergerak. Maksudnya tulang tak patah, tapi tisu dia yang cedera. Tisu cedera, soft tissue injury. Tulang kaki sakit, boleh gerak lagi kaki. Maksudnya tisu saja cedera, STI, bukan ada fracture. Okey. So, kebanyakan mangsa trauma mati disebabkan rejatan. Okey, sebab tu sangat penting kita tahu apa tu rejatan. Berbanding faktor-faktor lain, luka sikit-sikit mungkin tak ada apa. Rejatan tu yang kita takut. So, hari ni kita nak tahu apa tu rejatan. Okey, seterusnya Mimi. Okey. So, hari ni saya nak perkenalkan kat orang, jantung kita kalau pam darah masuk kita panggil sistolik. Okey, kalau darah masuk ke jantung daripada badan kita, kaki dan sebagainya, dia dah habis pusing, dia akan masuk ke jantung, kita panggil sistolik. Okey, darah pam masuk. Okey, darah pam keluar, itu kita panggil sistolik. Okey, sistolik ni bacaan atas. Masa kita ambil BP, sistolik ni bacaan atas. Dia pam keluar daripada jantung pi ke seluruh badan. Diastolik pula, dia pam masuk ke jantung. Okey, yang ni bacaan bawah BP. Okey, AI ada cek BP kat dulu, mesti pernah cek BP kan. Yang atas tu nama dia sistolik, bacaan atas. Bacaan bawah nama dia diastolik. Okey, sistolik tu maksudnya kita nak tahu pressure BP tu masa darah keluar daripada jantung. Itu sistolik. Okey, diastolik kita nak tahu pressure darah tu masuk ke dalam jantung, berapa pressure dia. Okey, sistolik atas, diastolik dekat bawah. Okey, ini seterusnya. Okey, hemorrhage, bleeding. Okey, so bleeding ni maksudnya darah hilang. Okey, terkeluar daripada salur darah. Okey, untuk dewasa lebih kurang kita ada 5 ke 6 liter darah. Okey,
Sebab kata perempuan lebih sedikit lah, 4.8 sampai 5.3. Lelaki lebih banyak. Tapi kena tengok badan juga. Okay? Kalau saiz kecil, darah kurang dan sebagainya lah. Okay? Hilang 1 pint tak menunggu darah. 1 pint lebih kurang 450 ml, 500 ml. 1 pint tu yang kita gantung ayak tu. Nanti kita bagi 1 pint. Okay? 1 pint hilang tak ada masalah. Okay? 2 pint hilang boleh menyebabkan rejatan. Bayangkan 2 yang ayak gantung tu hilang daripada badan. 1 liter pandai. 1 liter hilang, dia dah start rejatan. Itu yang kita tak mau. Kita panggil 1 pint lebih kurang 450, 500 ml lebih kurang. Seterusnya, okay. Kalau hemorrhage, pendarahan, okay, apa yang akan hilang? Volume dan pressure. Volume tu maksudnya jumlah dia tu akan berkurang. Jumlah darah tadi akan berkurang. Okay. Pressure maksudnya nadi kita, dia punya tekanan dia. Dia push nadi itu akan kurang. Okay. Okay, seterusnya, okay, tanda-tanda renjatan. Yang ni kena ingat. Nanti diorang kat lokasi, ambulans tak sampai lagi, diorang tengok ada tanda-tanda macam ni. Yang ni dia nak jadi shock dah, patient nak jadi shock dah. So apa tanda-tanda dia? Dia confused, okay, keliru, penat, marah. Okay. Ada patient yang dia marah dekat ambulance service dulu. Okay. Dia marah macam mana? Dia marah, contoh dia mengamuk. Okay. Patient tu terhentak kepala, darah hilang banyak, dia jadi mengamuk. Okey? Apa ni? Apa ni? Dia goyang-goyang kaki tangan semua sampai kita kena ikat tangan dia dua-dua, ikat kaki dia dua-dua supaya kita boleh bagi rawatan dekat dia. Okey? Dia jadi confused. Dia sebenarnya dia tak marah dari hati dia. Keadaan dia yang hilang banyak darah, yang rejatan tadi, shock tadi, menyebabkan kelakuan yang macam tu lah. Sejuk, peluh, pucat, itu yang kita risau. Okey? Pernafasan laju tapi nadi lemah. Okey? Kita tengok dia nafas laju. Tapi nadi dia rendah. Okey? Tak sampai 60 pun. Normal dewasa 60 sampai 100. Itu yang kita risau. Okey? Kemudian increase capillary refill time. Ingat tak yang kita cek kuku minggu lepas? CRT kan? Cek kuku, normal dia bawah 2 saat. Tapi yang ni lebih, 4 saat baru normal. So darah dia memang tak cukup dalam badan. Okey? Cek kuku tu. Ingat tak kita cek kuku tu? Kan? Kita tekan kuat-kuat, dia jadi putih. Bila kita lepas, kira berapa saat. Okey? Bawah 2 saat normal. Okey? Lebih dari 2 saat tak normal lah. Okey, dia ada loyang muntah, lemah, pengsan ataupun dahaga, sangat-sangat dahaga. Dahaga ni isu yang sensitif lah. Okay? Orang tanya selalu, accident boleh bagi minum air tak? Very good. Kenapa tak boleh? Orang agak argue. Kenapa tak boleh? Dia dahaga. Sebab takut dia muntah. Okay, good. Lagi? Takut ada bleeding lah. Okay. Lagi? Sebab apa? Mesti orang awam kat klinik kan. Kita dah tolong orang, orang awam pun tak tolong. Dia pun bagi botol air. Kita pula kata, jangan, tak boleh bagi dia minum air. Pasal apa tak boleh? Itu orang awam nak tahu. Pasal apa tak boleh? Apa jawapan yang paling kukuh? Sebab tersedak. Okey. Tak mau nak ngelak dia tersedak, betul? Betul. Pandai. So kita tak tahu lagi keadaan patient masa tu. Kalau kita bagi dia minum air, ada chances yang dia punya air tadi tak masuk dalam perut, tapi masuk dekat paru-paru. Yang tu yang kita risau lah, yang tersedak tadi tu. Okay? Kemudian kalau lah patient tu memerlukan pembedahan segera, dia nak kena bedah otak dia ke, nak kena bedah apa-apa ke, dia kena proses kurang-kurangnya 6 jam sebelum dia boleh bedah. Kalau doktor tanya bila last you minum, tadi masa saya accident, ada uncle bagi minum. So dia kena tunggu 6 jam selepas accident tu, baru dia boleh buat pembedahan. Masa tu 6 jam, macam-macam boleh jadi. Silap-silap dia tak boleh tunggu 6 jam pun, dia mati dulu. So yang tu yang kita takut, jangan bagi air dekat pesakit. Okay? Dia dahaga sangat, apa kita boleh buat? Ambil kain yang basah,
lap dekat BP dia. Okay? Kalau nanti ada satu masa you teringat saya, you dah haga meja, you try tengok. Bila you dah haga, ambil air ataupun you letak saja botol itu dekat bibir, tak minum. You tengok sudah lega banyak sebenarnya. Okey? Penghulu bagus. Okey. Macam mana punya keadaan yang kita boleh beri ayat? Macam mana yang kita boleh beri ayat? Okey, penghulu tanya, kalau pesakit aksiden, macam mana keadaannya? Boleh kita bagi ayat dekat pesakit. Okey? Jawapan dia memang 100% tak boleh. Kita pergi dekat hospital dulu, pergi kat klinik dulu, sampai doktor confirm okey, tak perlu pembedahan. Patient ni boleh minum ayat, boleh makan. Macam tu baru kita bagi. Kita tak mau, kita bagi dia minum ayat, dia kena tunggu 6 jam. Rupa-rupanya badan dia tak boleh tahan 6 jam. 2 jam dah meninggal dunia. Yang tu yang kita tak mau lah. Okey? So, orang tanya siapa tak boleh minum ayat, kita takut memerlukan pembedahan. Kalau bedahan, kena tunggu 6 jam puasa. Okey? Seterusnya Mimi. Okey, so yang ni yang nak bagi tahu. Okey? Artery, capillary, vein. Okey? Okey, artery dia bawa yang oksigen saja. Okey? Kalau kita tengok dalam gambar dia punya warna merah, artery lah. Okey? Capillary yang tengah-tengah antara artery dengan vein. Okey? Dia yang tukar oksigen dengan karbon dioksida. Dia yang tukar. Okey? Vein pula bawa darah yang tanpa oksigen. Kalau kita tengok dalam gambar warna biru. Okey, tengok gambar seterusnya. Okey, so artery, capillary, vein. Okey. So, kalau nak tengok mana vein kita, tengok dalam badan sendiri. Vein kita warna biru, hijau. Yang nampak hijau. Yang ini yang hijau-hijau ni, yang ni kita panggil vein. Okey. Mana artery kita? Sebelah vein tadi. Cuba tekan yang mana yang ada nadi kuat tu. Yang mana ada nadi kuat, yang tu adalah arteri. Arteri dia bawa darah oksigen. Selalu sebelah-sebelah saja depa. Okey. Yang kita nampak tak payah tekan, yang tu warna hijau tu kita panggil vein. Kapilari kat mana? Yang kita baru buat tadi dekat kuku. Yang tadi kapilari refill test. Yang tu lah. Kapilari dia ada dekat tengah-tengah antara vein dengan arteri. Okey? So, bila orang tanya, okey, hampir khusus ni, arteri tu yang bawa oksigen ke yang tak bawa oksigen? Arteri bawa oksigen ke tak bawa? Bawa. Good, very good. Vein bawa ke tak bawa? Tak. Okey, good. Vein tak ada oksigen lah, dia warna hijau tu lah. Okey, kemudian yang antara arteri dengan vein kita panggil kapilari. Okey, very good. Okey, Mimi seterusnya. Okey, so ada darah ni nampak semua sebelah-sebelah. Okey. Arteri dengan vein sebelah-sebelah. Okey. Kemudian daripada jenis pendarahan kita boleh tahu dia arteri atau vein. Okey. Yang pancuk, yang semangat ni, yang ni kita tahu dah. Ni mesti arteri ni. Okey. Kena cepat-cepat tutup sebab arteri ni nadi dia kuat, dia boleh habis dengan banyak. Habis dengan cepat. Yang meleleh macam ni, yang ni vein, confirm vein. Okey. Yang ni yang meleleh macam ni. Okey, dia tak bertenaga macam arteri. Okey. Yang ni setumpuk saja, yang ni kapilari. Sikit je setumpuk dia aja. Okey. So daripada pendarahan tu kita boleh agak dah arteri, vein atau kapilari. Okey. Seterusnya Mimi. Okey, kulit pula. Okey. So kulit kita ada 3 lapisan besar. Okey. So lapisan yang atas ni adalah sebenarnya yang dah mati, yang tak hidup dah. Yang kita kata, suyo warna kulit, suyo warna kulit. Kita sebenarnya puji kulit yang sudah mati. Suya, warna kulit suya. Ini semua kulit kita yang kat atas ni yang kita nampak sekarang, semua sudah mati. Okey, yang hidup kat sini. So 2 minggu satu kali dia akan tukar, dia akan naik. Ganti. Macam tu. So yang mati ni, dia tunggutan dia sebenarnya. Yang kita kata cantik ni, dia tunggutan nak mengelupah, nak tinggalkan kita. 2 minggu sekali dia akan sentiasa tukar kulit. Sebab tu kalau kita aksiden dan sebagainya, kita ada parut kan,
Lepas tu kita tengok makin lama makin hilang parut. Makin lama makin hilang parut. Disebabkan benda ni lah, 2 minggu sekali dia tukar yang baru, 2 minggu yang sekali dia tukar yang baru. Okey. Seterusnya Mimi. So kalau nampak amoy lawa, ni sebenarnya puji kulitnya dah mati dah. Okey. Mau berkrim lagi ya. Sebab apa tau dia berkrim? Sebab dia tahu itu sudah mati. Dia mau ganti yang baru. Cepat, lagi cepat. Dia tak mau 2 minggu. Dia mau seminggu sudah hilang. Okey. So, ini semua dia cerita pasal kulit lah. Dalam kulit ni ada macam-macam. Salur darah, bulu roma, peluh, kelenjar minyak dan saraf. Okey, seterusnya Mimi. Okey. Ni hypodermis pula yang paling bawah lah. Okey, sama juga dia ada pedang-pedang tu. Seterusnya Mimi. Okey, luka dan pendarahan. Satu dua slide lagi, saya rasa awak boleh cerita dekat saya apa beza luka dan pendarahan. Okey. Luka ni dia kecederaan fizikal melibatkan kerosakan pada lapisan kulit. Luka ni selalunya geng dengan kulit. Okey. Pendarahan selalunya geng dengan salur darah. Yang tadi tu. Okey, arteri, vein, kapilari. Okey. So pendarahan yang melibatkan arteri, vein, kapilari. Luka melibatkan lapisan kulit. Okey, seterusnya Mimi. Okey, luka kalau masuk exam ni selalu orang akan confuse. Luka ada 2 kategori, pendarahan pun ada 2 kategori. Okey. Luka ni terbuka dan tertutup. Kita tengok pendarahan pula. Seterusnya Mimi. Pendarahan pula dia ada luaran dan dalaman. Jangan tertukar. Jangan jadi luka luaran, luka dalaman, pendarahan tertutup, pendarahan terbuka. Jangan terbalik. Okey, luka tertutup dan terbuka. Okey. Pendarahan luaran dan dalaman. Boleh nak? Sagi dalam jawapan terbalik pula. Okey. Okey, seterusnya. Okey, luka tertutup selalunya kita panggil contusion. Okey. Contusion tu maksud apa? Kita ingat T ni. TU ni maksudnya tumpul. Tumpul. Dia terkena objek tumpul. Okey. Ada kena pukul dengan kayu, ada kena pukul dengan besi, kena objek tumpul, lebam, contusion. Okey. Bila lebam, jadi kita panggil pendarahan dalaman, contusion. Okey, tertutup. Okey. Lebam ni bila dia terjadi, tengok berapa dalam yang terkena lah. Okey. Kalau luar, sat saja, tak sampai 2 minggu dah boleh settle. Kalau makin dalam, mungkin 1 bulan, 2 bulan baru boleh hilang. Dia akan naik pelan-pelan. Okey. Seterusnya. Okey, kalau accident yang kita takut adalah pendarahan dalaman lah. Okey. Contoh yang ni busuk yang patah dekat dalam. Okey, sebab tu kita kena tekan ada. Kalau lelaki tekan kat depan, perempuan tekan dekat tepi. Okey. Kemudian perut pula. Sebab tu sentiasa bila patient yang accident kita kena tekan dekat perut. Lembut ke keras? Lembut ke keras? Kita kena tekan selalu. Okey. Kalau yang ni patah jari dan sebagainya, yang ni dekat bahagian hati sebagainya, itu yang kita risau, kena cek semua. Okey. Seterusnya. Okey. So rawatan untuk luka tertutup yang contusion tadi, yang kena pukul dengan kayu tadi, rawatannya direct pressure. Maksudnya kita kena tekan dekat tempat yang terluka tadi. Contoh lebam kat kaki, kita tekan direct pressure, tekan dekat kaki. Okey, kalau tangan, direct pressure dekat tangan. Kemudian gunakan ais atau pulpen. Untuk ais, make sure lah nanti hampa nak jaga sukan dan sebagainya. Okey, bola, rugby, semalam kita jaga rugby. Okey. So ais guna setiap kali tuang tu 15 minit saja. Jangan lebih 20 minit. Sebab kalau lebih 20 minit, kulit tadi terbakar dan jadi isu lain pula. So tuang 15 minit cantik. Dia kalau kurang dari 12 minit, dia punya efek tak sampai. Dia punya efek tak sampai. Yang kita nak dia sejuk, kurang sakit tak sampai. Kalau 15 minit cantik,
Jangan lebih 20 minit. 20 minit dia akan terbakar pula kulit. Okey? Itu untuk ais. Ais kita guna untuk acute phase saja. Maksudnya dalam 24 jam sehingga 72 jam, macam tu saja. Lepas 3 hari tak guna ais dah. Kita guna hot pack. Okey? Okey, muka terbuka pula. Yang terbuka ni ya, kita senang nampak. Okey, tak payah tekan pun dah tahu dah. Okey? Sebelum tu minggu lepas saya dah tanya dah. Minggu ni nak tanya balik. Ada orang yang tak boleh tengok darah kan? Sebab selepas ni semua slide tengok darah. Boleh? Boleh dah? Okey. So ada macam-macam jenis luka terbuka, abrasion, laceration, incision, puncture. Selalu abrasion dengan laceration ni selalulah mesti kita kena tahu, baru kita boleh pass over case dekat hospital nanti. Okey, kita tengok contoh dia Mimi. Ni luka abrasion. Abrasion ni maksudnya luka cala balang. Okey. Luka cala balang ni lah yang paling sakit antara banyak-banyak jenis luka. Sebab kita luka cala dekat atas saja. Lapisan paling atas ni banyak rambut, bulu roma. So, banyak bulu roma ni yang akan detect. Dia ada reseptor yang boleh detect pain. Paling sakit sekali adalah luka cala balang. Kita nampak simple lah, ni luka calak lah. Tapi yang paling sakit sekali dia lah, luka cala balang, abrasion. Okay? So doktor tanya, patient luka macam mana? Kita boleh kata doktor, abrasion wound sahaja. Okay? Multiple abrasion wound, maksudnya banyak abrasion wound, banyak sangat dekat badan dia. Okay? Seterusnya, okay, laceration wound. Okay, saya dah cakap dah lepas ni slide semua pasal darah-darah kan. Okay? Laceration wound maksudnya luka yang terkoyak yang memerlukan jahitan. Okey? Contoh tapak tangan terkoyak. Okey? Sepanjang 5 cm. Okey, tapak tangan koyak straight saja 5 cm. So agak-agak berapa jahitan yang diperlukan? Pandai. 1 cm 1 jahitan. So 5 cm 5 jahitan. So lepas ni orang boleh tahu lah. Kalau kawan jatuh motor, sini panjang dia 10 cm. Luka laceration. Luka terbuka, luka koyak. Laceration wound 10 cm. Kita boleh tahu, you confirm lah saya kena jahit 10 jarum. Untuk orang Malaysia 10 jarum percuma lah, RM1 tu lah 10 jarum. Okey? Kalau untuk warga asing 1 jarum RM100. 10 jarum RM1,000. Tak ada diskaun. So sebab tu untunglah. Dia kira warga asing 1 jarum tu RM100. Kita kadang tak payah bayar pun, pergi dengan ambulans free. Kan. So berapa banyak panjang dia? 1 cm lebih kurang 1 jahitan lah. Kita boleh agak dah lepas ni. Lepas ni adik jatuh ke, kakak jatuh ke, tengok berapa panjang luka dia. Oh, ini bukan abrasion ni laceration ni. Ni lebih kurang 7 cm ni. Mesti 7 jahitan lagi. Tengok-tengok betul. Lepas tu dia jahit 7 jahitan. Macam mana tahu? Okay. So, hari ni kita belajar dari khusus itu. Okay. So, selalunya dua benda ni yang selalu kita sebut. Abrasion wound, laceration wound. Abrasion, cala balang. Laceration yang memerlukan jahitan. Okay, senang ingat. Okay. Okay, seterusnya Mimi. Okay, yang ni incision wound. Incision wound ni selalunya terkena pisau lah, benda yang tajam. Okay, incision wound ni dia ada dua tujuan lah. Tujuan baik, tujuan tak baik. Tujuan tak baik, orang rompak lah. Orang merompak kena incision wound. Okay, kena pisau. Ataupun orang gaduh kena pisau. Yang tu tujuan yang tak baik. Tujuan baik apa dia? Doktor sendiri yang guna pisau potong kita. Doktor yang menyebabkan luka, tapi dia nak sambut baby, dia nak buat pembedahan dan sebagainya. Okey. So, doktor pun buat incision wound. So, doktor pun ada incision wound. Okey, tapi incision wound ni selalunya you tengok nak jahit pun senang. Dia straight saja. Sui saja. Dia sui-sui saja. Dia bukan macam accident punya yang kan. Incision wound ni selalunya sui-sui saja. Satu line,
Nak jahit senang. Okey, nak sembuh pun senang. Kalau accident dia boleh pergi zigzag macam ni, kan? Dia boleh pusing-pusing, kan? So ini incision wound. Tak baik punya jenayah lah. Yang baik punya yang doktor buat pembedahan. Okey, seterusnya Mimi. Okey, jadi puncture wound. Boleh ah? Gambar boleh tengok ah? Boleh nah? Okey. Puncture wound maksudnya tercucuk lah. Okey. Yang ni tercucuk pisau, yang ni tercucuk paku. Automatik bila ada luka ni kita kena cucuk jarum ATT. Okey, untuk kancing gigi. Automatik lah. Kancing gigi tu dia boleh tahan 6 bulan. So kalau lagi 3 bulan ada accident lagi, tak payah cucuk lah. Sudah dia boleh tahan 6 bulan. Ada punya vaksin boleh tahan 6 bulan. Okey. So kalau kena cabut, kena cucuk pisau macam ni, boleh cabut tak? Kenapa tak boleh? Cabut sudah settle mah. Dia jadi darah lagi banyak. Okay? Betul? Darah keluar lagi banyak. Okey, paku ni boleh cabut tak? Tak boleh juga. Kena bawa pergi hospital juga. Pandai. Kena apa saja luka yang cucuk, paling selamat sekali jangan cabut. Jangan cabut. Okey? Nanti orang dah dekat lokasi dulu kan. Orang yang decide jangan cabut. Masalah itu dalam kelas dia orang bagi tahu jangan cabut. So orang kena buat apa yang you dah diajar. Okey? Jangan cabut. Apa jadi pun jangan cabut. Kita ada balutan yang sesuai untuk kes-kes tercucuk macam ni lah. Nanti kita belajar tengok kan. Seterusnya. Okey. So yang ni untuk pendarahan pula. Tadi luka. Semua cerita pasal luka. Yang ni kita cerita pasal pendarahan. Direct dengan indirect pressure. Seterusnya. Okey. Untuk pendarahan yang banyak, okey. Kalau macam ni senang, kita buat direct pressure. Darah banyak ni. So kita tekan dengan gauze, dengan kain yang bersih. Kita panggil direct pressure. Okey. Tekan lama-lama dengan harapan darah tu dapat berhenti. Tak jadi aktif lah. Okey, tak aktif lah. Okey. Tapi kalau dia aktif juga, kita buat cara kedua. Seterusnya Mimin. Tekanan indirect pressure. Okey. Dia cuba tunjuk kat sini. Dia dah berdarah dah kat sini. Dia dah buat dah direct pressure. Dah tekan, tapi masih lagi berdarah, masih lagi aktif. Dan dia kena cari nadi yang sebelum tu. Okey. Cari nadi, tekan kuat-kuat. Okey, ataupun ikat. Ikat sikit. So supaya darah tu dapat stop pelan-pelan. Okey. Tapi kena ingat, yang ikat tu 2 minit kena buka lah. Tak boleh ikat dia 10 minit. Tunggulah ambulans sampai. Jangan macam tu. Nanti tangan dia boleh gerak, tak boleh gerak terus. Tangan dia daripada boleh tulis, terus kena potong dan rosak dan sebagainya. Itu yang kita tak mahu. Okey? Janji dengan saya 2 minit saja. Boleh? 2 minit boleh? Okey, untuk indirect pressure 2 minit saja. Lepas tu buka balik, tengok darah dia keluar banyak tak. Kalau darah keluar sikit, darah tak keluar dah, tak payah indirect pressure dah. Direct pressure pun dah cukup. Boleh? Indirect pressure ni bagus, tapi susah hati mau bagi tahu. Sebab saya takut orang lupa yang ini 2 minit. Orang sudah ikat, biarlah. Mampu. Nanti siapa ajak? Itu hari kita pergi khusus tau. Dia orang ajak kena ikat. Tapi memang kita ajak ikat. Tapi 2 minit kena buka balik. Liang fencong pala. Aku yang khai lah. Tak boleh lama-lama. Lama-lama terus satu tangan tak boleh pakai. Okey, so jadi pun sama. Okey. So dia punya pendarahan dekat kaki, tak mau berhenti. So kita kena cari yang nadi utama. Okey. Tekan kuat-kuat nadi dia. Okey. Kena tekan dekat atas nadi. You jangan indirect pressure, ikat di sini. Darah dekat sini. Mampailah bila dah berhenti. Kan? Okey. Okey, kalau ada contohlah. Okey, pendarahan kat sini, you kena ikat atas. You jangan ikat kat bawah. Ikat kat bawah, you ikat 10 kali pun tak boleh man. Okey? Mesti ikat atas dekat pendarahan tu. Atas daripada pendarahan tu. Okey? Okey, seterusnya Mimi. Okey, so dressing and bandage. Okey? So, lepas daripada nampak darah tu, sekarang kita nak tutup dia.
kita nak belajar macam mana nak tutup, macam mana nak cuci luka tu. Okey, seterusnya. Okey, kita ada macam-macam alat lah. Okey, kita ada bandage, kita ada gauze, roller bandage, dan sebagainya. Okey, untuk cuci luka dan tutup. Okey, seterusnya. Okey. Lepas tu, kalau guna ketat sangat, dia boleh menyekat darah dan rosakkan tisu. So, setiap kali kita bandage, jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar. Okey, nanti kita praktis sama-sama. Okey. Kemudian sentiasa pastikan pemeriksaan di kawasan rawatan. Okey. Kita kena check tengok. Okey, suhu tangan dia okey tak, normal tak? Oh, suam normal. Kalau sejuk, tak normal lah. Okey, maksud darah tak jalan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, untuk minor, first kena pakai glove. Kedua, kena cuci luka. Cuci luka banyak mana? 1 cm luka, 60 ml air. 1 cm luka, 60 ml. Tadi kita ada 10 cm punya luka. So lebih kurang 600 ml air. Kita kena cuci, letak di bawah air yang mengalir. Lagi banyak air, lagi bagus lah. Dia buang pasir, habuk dan sebagainya. Okey. Kemudian barulah letakkan sterile dressing lah. Letakkan kain yang bersih dan sebagainya. Baru kita tengok perlu direct pressure tak. Kemudian dah selesai semua, kita kena basuh tangan. Okey. Sebelum dan selepas bayi rawatan kena basuh tangan. Okey, seterusnya. Kalau luka tu sangat-sangat teruk, kita kena call 999 dulu. Kemudian pakai glove. Barulah kita tutup luka, direct pressure. Okey. Lepas tu kalau darah keluar lagi, tambah lagi kain. Okey. Kalau darah keluar, tambah kain. Okey. Kemudian sentiasa buat capillary refill. Capillary refill guna pupuk motor reaction. Motor reaction maksudnya boleh angkat tak tangan? Tanya patient, boleh angkat tangan tak? Boleh angkat kaki tak? Okey. Kemudian yang paling suka tu, boleh genggam tak tangan saya? Kalau amoy sakit boleh genggam tak tangan tak? Tujuannya bukan nak suruh dia pegang tangan, nak tengok dia punya power tu. Boleh tak dia genggam tangan kita dengan kuat? Nak tengok power dekat tangan dia, kuat lagi tak? Full power 5/5. Itu full power lah. Tangan kiri pula boleh tak genggam? Genggam kuat. Oh, okey. Dia rasa genggam, power tu ada. Okey. Sensation maksudnya dia boleh rasa kita tengah pegang tangan dia. Dia ada sensation. Ada setengah orang tak ada sensation. Okey, macam saya ceritalah minggu lepas, hari raya Bangladesh tu kaki tak rasa. Bila kaki tak rasa, kita suspek saraf dekat tulang belakang perut. Okey. Okey, seterusnya Mimi. Okey. Kalaulah worst to worst lah, you jumpa kes yang terputus tangan atau kaki. Kalau terputus, kita panggil amputasi. Amputation. Okey. So kalau masih ingat lah, kita kat Sungai Pinang, kita ada jambatan merah. Tahu tak jambatan merah? Dekat Sungai Pinang kan? Pernah ada accident motor lelaki dengan perempuan. Girlfriend bawa girlfriend lah nak motong. Okay? Accident, yang girlfriend okey kat belakang, yang boyfriend kaki patah. Kaki amputasi, kaki putus. So macam mana rawatan dia? Mereka pun bagus, baik hati. Yang orang awam dekat klinik tu bagus, baik hati. Dia pun beli ais satu box yang besar polystyrene tu. Oh, ini kaki putih lah, mesti kena letak ais. Dia pun bagus. Pram, ais semua letak direct dekat kaki tu. Bawa kaki tu pergi hospital. Hospital kata apa? Buang lah itu kaki. Sebab sudah salah rawatan. Memang betul kena pakai ais, tapi ada cara. Mai saya tunjuk. Okey. Pinjam boleh? Plastik. Okey. Pinjam semua. Thank you. Okey.
So, rawatan yang betul, jari putus ke, tangan putus ke, kaki putus ke, rawatan yang betul adalah apa-apa yang terputus letak di dalam satu plastik yang asing. Sekejap. Okey. Contohlah, contoh tangan ni yang putus, yang warna putih ni, kita masuk dalam plastik. Okey. Kemudian tutup plastik tu dulu. Seal plastik tu dulu, tak boleh ayak masuk. Okey, ikat banyak kali. Okey. Kemudian baru satu ice bag yang asing baru letak dalam satu ice lagi. Okey, contoh yang ni bag ice yang lain lah. Okey, contoh yang ni bag ice yang lain. Baru masuk dalam bag tu. Maksudnya ada dua plastik yang asing. Tangan yang putus, jari yang putus tadi tak kena ais langsung. Dia tutup. Okey? Dia tak boleh, ais tak boleh masuk, ayak tak boleh masuk. Baru kita masuk. Okey? Dia tak boleh direct, jari tu putus, kita terus letak ais. Okey? Bila kita letak macam tadi lah, dia pun baik hati beli ais banyak satu box. Dia pun letak terus kat kaki. Terus doktor kata tak boleh pakai sebab sel-sel dalam anggota tu mati dengan cepat. So, kalau nak letak ais, mestilah beg yang berasingan. Okey? Okey, ni anggota yang putus masuk dalam ini beg. Kemudian satu beg asing lagi ada ais baru masuk dalam tu. Boleh? Dua beg ais yang berasingan. Okey? Sampailah ke tempat kejadian, kalau terlalu confused, ais letak luar ke dalam? Ais letak luar ke dalam? Ais letak sekali ke dua kali? Kalau confused sangat, tak payah letak ais. Itu paling selamat. Sebab kita duduk di Pulau Pinang, hospital 15 minit saja, maksimum 30 minit saja. Okey? So, bawa benda tu dalam plastik tanpa ais, cepat-cepat pergi emergency. Doktor, ni lah tangan dia yang putih tadi. Doktor, ni lah jari dia yang putih tadi. Bawa pergi, kita masih ada harapan untuk sambung balik. Daripada yang tadi, memang nak tolong tu bagus, dia beli lagi satu ais box yang besar. Tapi bila dia sekali letak saja, terus doktor kata buanglah kaki dia. Sebab tak boleh repair. Itu yang kita tak mahu. Okey. So, berapa lama boleh tahan? Soalan? Kalau plastik tak baru kan boleh buka. Plastik mesti yang bersih, pandai. Mesti soalan pun pandai. Kalau tak ada plastik, you barut dengan kain apa-apa yang bersih lah. Kain selimut, kain cadar, kain tirai, kan? Rumah bersih kan? Yang bersih kan? Lepas tu balut, bawa pergi hospital. Ada juga yang tak balut. Nam doktor tangan dia. Pun boleh juga. Jadi you jangan silap letak ais. Okay? Letak ais boleh, tapi jangan silap, mesti dua plastik asing-asing. Okey, jangan letak plastik asing-asing. Thank you lah. Okey. Saya kena buat contoh. Okey. So, kalau confuse sangat, cikgu silakan. Okey. Betul. Tak tentu. Jika memang tak ada, okey. So, accident anytime boleh berlaku. Okey. Kita tak standby barang kain yang bersih, plastik yang bersih. So, apa yang boleh kita buat? Kutiplah jari tu. Okey, kalau kita berani, kita pakai glove untuk kita kutip jari tu. Nah doktor, inilah jari dia yang tadi accident dekat air hitam tadi. Boleh, no problem. Cuma kalau balut lagi bagus. Kalau balut lagi bagus. Okay. Kalau no choice, tak ada apa sangat, bawa satu set tu, kaki ke tangan, bawa cepat-cepat pergi. You jangan tinggal. You kata, kita tak ada kain bersih lah, kita tinggal, nanti ada orang lain buat. Bila you tinggal, apa jadi? Lepas 30 minit ambulans mai ke, mau cari dia punya kaki kan, lalas tengok sudah hilang. Siapa ambil? Anjing ambil. Kita ada kes, memang anjing ambil. Itu yang kita tak mahu lah. Anjing pun tak salah dia ingat dia punya makanan ini sedap petis punya ni, tight dia punya. So dia ambil pi. Okay. So
Kalau tak mau pening, tak payah letak ais, cepat bawa pergi hospital. Okey, kita tengok berapa lama boleh tahan anggota yang terputus tu. Tengok kalau jari kecil kan, mungkin boleh tahan 2-3 jam, 4 jam. Okey, tangan kalau besar mungkin boleh 6 jam. Dia boleh ni. Jangan letak ais. Letak ais saja kosong jam. Tak ada boleh tahan dah. Sudah rosak. Okey? Okey. Seterusnya Mimi. Okey. Sekarang yang paling takutnya, ada banyak gambar-gambar yang bahaya punya. Boleh ke? Boleh. Kita bincang sama-sama kalau gambar ini macam apa yang kita kena buat dekat lokasi. Boleh? Boleh nak? Okey, gambar pertama. Okey. Ini apa jadi tau? Kena samurai. Orang selalu kalau lawan perang, parang, pisau, samurai, dia orang cuba nak tahan. Bila dia orang tahan, yang mana kena dulu? Tangan kena dulu. So jadi macam ni lah. So anggarkan berapa cm dia punya luka laserasi. Anggarkan berapa cm? 15 kan? So kita boleh anggarkan agak-agak. Yang ni pun nanti kena jahit 15 jahitan. Kita boleh anggarkan, no? So yang ni rasa direct pressure saja cukup tak? Mesti kena tambah dengan indirect pressure. Bagus, otak jalan. Okey? Gambar seterusnya boleh? Boleh. Okey. Jadi bila accident, helmet ikut sekali dengan rambut. So rambut tercabut, tinggal kulit kepala tu sajalah. Yang ni kita boleh bandage, kita boleh buat macam orang naik motor kan, pakai key kan. Kita boleh buat guna triangular bandage, key andung nanti. Nanti kita belajar macam mana nak buat. Okey? Seterusnya. Yang ni pasal apa pula? Tembak. Peng. Okey. Kalau tembak, dalam bahasa medical kita panggil gun shoot wound, gunshot wound. Dia bukan get well soon tau. Dia gunshot wound, GSW, bukan GWS. Okay, GSW. Kalau dalam bahasa medical, dalam bahasa ambulans ni, kita tak bagi tahu, ini kes tembak. Bila kita bagi tahu kes tembak, semua orang tahu kes tembak tu apa. Kalau kita kata GWS, siapa tahu sakit apa? Kan? So kita nak kurangkan wartawan ikut kita punya ambulans. Ni kes apa ni? GWS. Oh, masuk date. Sebenarnya dia teruk punya kes, tapi bila kita guna kod ni, siapa pun tak sangka ini kes yang tembak. Gun, wound, shot. GWS. So untuk GWS, selain daripada paru-paru, kat perut, kat kaki, kat tangan, selain daripada paru-paru dan jantung, kita direct pressure. Selalu direct pressure bukan satu saja, depan dan belakang. Dua lah direct pressure. Tapi untuk paru-paru dan jantung, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat 3-sided seal. Pinjam buku kan? Buku dah. Contohlah, anggap yang ni sebagai kain bersin. Anggaplah buku ni sebagai kain yang bersin. Kita tutup bahagian yang terkena tembakan kat dada tadi lah, paru-paru atau jantung. Kemudian kita akan seal dia 3 tempat. Kalau abang tu duduk ataupun berdiri, kita seal 1, 2, 3. So satu tempat saja kita tak letak postage. Tujuan dia, tempat yang tak letak postage tu kita boleh bagi pendarahan keluar, ayak semua keluar daripada situ. So bila kita buat seal ni, jantung, paru-paru yang bocor kena peluru tadi, at least boleh nafas 50%, 40%, 60%. At least dia boleh nafas daripada 0% tadi. Tadi dia boleh nafas sebelah saja. Bila dia nafas sebelah susah. Orang dah biasa nafas dua belah, bila dia boleh nafas sebelah saja, sangat susah. So bila kita buat seal macam ni, kita letak kain bersih, kita tutup 3 tempat. Kita seal postage dia 3 tempat. 1, 2, 3. Bawah kita biar. Then usaha dia untuk bernafas lebih mudah. Daripada dia boleh dapat 100%, mungkin dia boleh dapat 75%. Okey lah.
daripada tadi 50% saja. Sangat susah nak nafas. Okey? So, kalau dia baring, yang bawah ni yang kosong, bawah ni yang tak seal. 1, 2, 3 kita seal. Boleh nampak tak? Okey? Saya guna buku sebab nampak dia senang. 4 segi saja. Okey? Ini boleh guna plastik biasa, plastik yang kita ikat teh tarik tu kan, yang tak buka lagi, kita boleh seal. Ataupun kita boleh guna apa-apa plastik yang sesuai. Plastik hijau yang belum buka, plastik kuning yang belum buka, kita boleh guna. Kemudian kita tip lah apa-apa yang sesuai. Kalau untuk ambulans kita guna micropore lah. Okay? Kalau dekat on scene tak ada micropore, apa-apa tip pun boleh. Jadi tutup supaya paru-paru dia yang bocor tadi boleh nafas semula. Okay? GWS untuk link tempat, direct pressure, thank you. Untuk paru-paru dan jantung kita buat 3-sided seaway. Okay? Boleh? Okay, good. Okay? Selalunya kalau macam ni, satu masuk, satu keluar senang lah. Okay? Ada jenis yang satu masuk, 8 keluar. Macam-macam lah jenis peluru. Pelik-pelik kenyang. Okay, seterusnya Mimi. Ini dia laceration wound dekat leher. Leher dia ya, laceration wound. Okay? So, selagi tak kena saluran pernafasan dia, kita cuci, tutup lah. Okay? Kalau kena saluran pernafasan, kena cepat-cepat lah. Ini sudah bahaya lah. Okay? Okay, seterusnya. Ni agak-agak apa jadi ni? Okay, ini dah nampak tulang. Nampak ni tulang? Tulang sudah terkeluar. Okay? So confirm lah, kepatahan terbuka. Okay, lepas tu pendarahan yang banyak. Yang ni betul-betul kena guna banyak kain yang bersih. Banyak guna kain yang bersih. Tutup semua. Buat direct pressure, indirect pressure. Boleh bayang tak? Yang ni bukan awak buat ramai-ramai macam ni 40 orang tau. Awak buat seorang-seorang. Masa tu tangan kan, aduh. Tapi macam mana nak bagi hilang rasa panik? Macam mana nak bagi hilang rasa panik? Hari ni saya share. Macam mana nak bagi hilang rasa panik? Jangan pakai glove siap-siap. Kita dalam ambulans pun kita tak pakai glove siap-siap. Kita pakai glove bila sampai dekat lokasi depan mangsa tu. Sambil tanya, "Cik, apa jadi?" Sambil tu pakai glove. Dia pun tak boleh marah kita. Pasal apa baru mau pakai glove? Pasal apa dalam ambulans tak boleh? Selalunya orang tak marah. Pasal apa kita saja pakai glove depan tu? Kita ambil masa 10 saat tu pasal apa? Sebab dalam 10 saat tu macam-macam information kita boleh dapat. Dia accident motor dengan motor. Lepas tu dia tak teruk, awet dia yang teruk. Okey. Teruk dia macam mana? Laceration wound 3 cm saja. Okey. Kita pun dalam otak, okey, laceration wound 3 cm, letak gauze, balut, settle. Bawa pergi hospital. Nanti dia orang akan jack 3 jahitan, settle. So dalam masa 10 second tu baru sampai kat lokasi, baru kita pakai glove. Tujuan dia, kita tak pakai glove siap-siap. Dekat lokasi pakai. Kita nak beli 10 saat tu supaya kita dapat banyak information. Bila dapat banyak information, kita dah tak kalut. Kalau you pakai glove siap-siap, you turun-turun, you terus kena buat kerja, betul? Tapi you tak tahu kerja apa you kena buat. Mesti hang punya. Alamak, kerja apa nak buat? Yang tu yang jadi hang. Okay? So jangan pakai glove siap-siap. Sampai lokasi baru pakai glove. Masa tu you dapat 10 saat extra. Okay? Nampak? So lepas ni you takkan panik dah. Okay, seterusnya Mimi. Ini kena kerambit. Kerambit kan? Gaduh-gaduh kerambit. Amoy, apa saya tutup mata? Dia bukan full tidur, dia tutup mata dia macam. Okey. Takut kan? Okey. So, tak apa. Macam mana teruk pun, kita yang ada untuk nak bantu dia. Okey? Kita tahu luka kalau mesti direct pressure atau indirect. Luka memang tak boleh buat indirect lah. Okey, luka itu takkan you nak ikat dia leher kan? Tak boleh. So, you mesti tekan banyak-banyak. You letak kain bersih banyak-banyak, tekan banyak-banyak dengan harapan dia boleh berhenti darah. Okey? Seterusnya, ini apa jadi? Kaki dia kan? Betul? Kaki dia.
So kaki kalau patah, apa nak buat? Okay, contoh kaki kanan nak patah. Okay, kaki kanannya patah. So apa yang nak buat? Kita balut kaki kiri. Kaki kiri okey lagi mah? Kita balut kaki kiri, betul? Tak betul. So kalau kaki kanan patah, kita guna kaki kiri ni balut sekali. Yang mana yang okey, dia akan ampu yang tak okey tadi. Ikat dua-dua, hantar pergi hospital. Boleh? Itu untuk first aid lah. Kalau ambulans, dia ada splint dia. Dia boleh pasang dan sebagainya. Okay? Kaki kalau sudah patah, kaki dia jadi ni macam patah, you kena bagi straight dulu, baru you boleh ikat, bawa ke hospital. Pastikan kita punya badan, okay, yang mana patahan. Contohlah, tangan dia jadi macam ni, you kena tarik sampai bawah, baru you boleh bawa pergi hospital. Macam mana tarik? Nanti kita belajar sama-sama. Okay? Dia macam mana pun, normal manusia dia jadi macam ni. Orang normal, kaki dia macam ni, tangan dia macam ni. Ini normal. So dia kena kembali kepada kedudukan normal. Dia tak boleh tangan macam ni bawa pergi hospital, tak boleh. Tangan mesti macam ni. So macam mana mau tarik, nanti jurulatih akan ajar kat belakang. Okay? Okay, seterusnya Mimi. Ayo, baru makan tak? Ayo. Okay, so yang ni usus terkeluar lah. Gaduh ke, accident ke, usus terkeluar. Boleh tak kita, cepat tolak balik, boleh? Tapi saya tak boleh pula. Sudah gotong, pandai, very good. Idea dia orang jalan tau. Otak dia jalan, dia tahu lah. Jadi kalau jadi depan saya main rumah, kalau ada usus koyak, orang mau masuk balik, saya kata tak boleh. Apa pasal tak boleh? Pasal habuk semua sudah ada dekat usus tadi. Kalau kita masuk, jadi renjatan, sepsis, potong. Dia jadi renjatan. So, apa yang kita boleh buat? Kita cuci dengan air yang bersih. Kemudian, ambil kain yang bersih, basahkan dengan air yang bersih, letak dekat hantar usus, cepat-cepat bawa ke hospital. Balut, cepat-cepat bawa ke hospital. Kenapa kena ada kain yang bersih tadi, rendam, letak atas dia? Sebab dalam perut, normally dia memang ada lembab, sentiasa ada air. So kita tak mau dia kering dekat bahagian luar ni. So kita jangan biar dia kering, sebab kalau kering nanti jadi merah, bengkak dan sebagainya, lagi susah. Okay? So apa yang kita boleh buat? Kita letak dengan kain yang basah. Kemudian you nak balut pun boleh, sebab tak mau dia terkeluar kan. Cepat-cepat ke hospital. Berapa panjang tau usus? Usus besar 2 meter, usus kecil 6 meter, 8 meter. Dia boleh tarik sampai 8 meter. 8 meter panjang tau. 8 meter sampai tengah dewan boleh pergi tau. 8 meter dia boleh pergi maksimum macam tu. Okay? So kalau usus terkeluar, jangan masuk balik. Nanti dia orang kata, itu hari dia orang ajak, kena masuk balik. Jangan masuk balik. Okay? Kita letak dengan kain yang lembab, yang bersih lembab. Kita tujuannya nak sentiasa lembabkan usus yang dah terkeluar. Okay? Seterusnya Mimi. Ini apa pula? Jadi saya rasa sudah potong amputasi betul. Saya rasa sudah potong lah. Okay? Ada juga ambulans sampai lokasi, anggota yang terpotong tu masih tak jumpa lagi. Okay? Kalau jadi malam macam ni, gelap, lagi tak nampak. Mana dia punya kaki? So siapa-siapa nampak kaki dia, cepat-cepat masuk dalam plastik ke, kain ke, cepat-cepat hantar ke hospital. Yang sini mesti tutup, balut, kemudian kita ikat sini. 2 minit sekali buka, supaya mengurangkan tekanan. Okey, 2 minit sekali buka sah. Lepas tu ikat balik. Lepas tu 2 minit buka balik, ikat balik. Okey, seterusnya. Ini samalah untuk cucuk pisau. Okey. Selalunya kalau kes-kes macam ni, kita tak boleh kejar ambulans sajalah.
kita kena kerja dengan polis sekali. Polis akan ikut kita lah dalam ambulans. Okey, seterusnya ini ada lagi tak? Ini aksiden yang teruk lah. Okey, kalau macam ni jangan panik. Cuci dulu dengan kain yang bersih. Cari punca dia. Dekat mana punca baru kita boleh buat direct pressure. Okey, yang paling kita takut kes-kes macam ni, pendarahan di telinga dan hidung. Okey, kalau telinga ada keluar darah, hidung ada keluar darah, selalunya gegaran otak berlaku, baru dia boleh keluar. Okey, otak tu bergerak tu macam mana? Okey, kalau normal otak kita macam ni, kelilingnya ada air. Okey, so air ni yang akan jaga otak kita. So otak ni selamat lah. Bila aksiden yang teruk macam ni, okey, otak ni akan berlanggar dengan tengkorak. Okey, bila dia langgar dengan tengkorak, dia bengkak dan sebagainya. So air yang tadi tu dah kurang. So dia akan keluar melalui telinga, hidung dan sebagainya, ENT bleed. Okey, dan tu cepat-cepat pergi hospital, kena khabar kat doktor-doktor ada ENT bleed. Dia punya ENT bleed tak sama macam darah biasa. You tengok dekat kain cadar dia ada bentuk bulat, dia tengah merah, keliling dia putih. Yang tu ENT bleed lah. Yang tu yang otak punya cahaya warna putih tadi. So dia merah, putih, makin putih. Kita panggil halo sign. HALO sign. Halo sign. Yang tu yang kita takut lah. Okay, ENT bleed. Okay, seterusnya. Okay, yang ni kita panggil luka apa? AAA. Luka apa? Abrasion. Okay, luka calabala. Okay, yang ni macam kena gigit ya. Kan? Luka calabala gigit kena confirm balik dengan pengambilan sejarah pesakit lah. Yang ni jadi macam mana ni? Yang ni jadi macam mana ni? Kena tanya dekat pesakit. Okay, ini seterusnya. Baby melecur. Melecur dekat badan dia. Okay, kalau kes melecur macam mana pula? Kesian lah. Kalau main yang baby ni kesian lah. Kalau melecur macam mana? Okay, good. Kita dengan idea mesti ais kan? Kita nak dia sejuk. Okay, sebenarnya kalau kita letak ais, dia jadi melecur lagi teruk. Okay, so kita boleh letak air yang mengalir. Kita letak baby ni, air yang mengalir 15 minit, 30 minit sampai dia kurang sakit lah. Air itu sejuk menyebabkan dia kurang sakit. Okay, seterusnya Mimi. Awal lagi. Okay, ini luka tembakan juga lah, GWS. Okay, GSW dan shock wound. Dia terbalik dengan get well soon. Okay, GSW. Okay, so semua dah tengok macam-macam jenis luka. Kita take file dulu. Okay, sekarang 11.35. Kita jumpa sini 11.45 boleh? Okay, take file dulu. Okay, thank you semua.